Cantik sungguh si bunga cempaka buat hiasan di hari raya. Nadi ilmu amalan membaca, bangsa berjaya. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madadi. Bakat tak pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Vera Fredolin Fredolin. Saya merupakan murid tahun 6 inovatif di Sekolah Kebangsaan Bahang Penampang. Saya kini menyandang jawatan Ketua Pengawas Sekolah bagi sesi 2023. Selain dari minat membaca buku, saya juga suka bermain badminton dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Manakala, cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Saya pernah menjadi johan pertandingan kuis fauna terestrial peringkat negeri Sabah yang dianjurkan oleh Sabah Parks pada tahun 2022. Selain itu, saya juga pernah menjadi johan pertandingan essay writing competition pada tahun 2022. Peringkat daerah penampang anjuran SK Buikil dan telah menyertai ke peringkat negeri Sabah. Dengan kejayaan yang diperoleh ini, saya terinspirasi untuk membawakan resensi 5 buah buku yang telah saya baca sebelum ini. Buku yang paling menjentik hati saya ialah buku yang berjudul Dugaan Hidup. Buku ini mengandungi 125 halaman bercetak yang diterbitkan oleh penerbitan Inspirasi Cermelang dan dikarang oleh Zulaiha Nazrin tahun 2020. Buku ini menampilkan 12 bab keseluruhannya yang memaparkan tema tentang kegigihan seorang pelajar bernama Ilham yang berhadapan dengan berbagai ujian dan cabaran dalam kesibukan menghadapi peperiksaan penting yang bakal menentukan masa depannya. Menjuluk watak dan perwatakan yang utama dalam buku ini, yaitu Ilham, merupakan seorang anak yang dilahirkan tanpa mengecapi kasih seorang ibu dan dijaga oleh ayahnya. Ilham, seorang yang rajin beribadah, taat kepada ibu bapa, dan agak pintar dalam pelajarannya. Sikap yang ditunjukkan oleh Ilham dalam buku ini menjadikan saya terinspirasi. Bukan sahaja menjadi pelajar yang rajin, bahkan juga dapat membantu rakan-rakan yang lemah dalam pelajaran. Buktinya, Ilham sering menolong rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran, dan kerana sikap ini jugalah membuatkan Ilham amat disenangi oleh guru dan rakan-rakannya. Namun begitu, ada segelintir rakan sekolahnya, yaitu Sazali, yang juga merupakan watak antagonis dalam buku ini, sering berasa iri hati dan cemburu terhadap Ilham. Sazali bersikap hipokrit kerana berpura-pura bersahabat dengannya yang mempunyai muslihat tersembunyi. Ilham dituduh menceroboh bilik cikgunya, iaitu Cikgu Murni. Dia kemudiannya dihukum gantung sekolah selama sebulan oleh pengetua. Ilham mengenangkan nasibnya kerana peperiksaan SPM cuma tinggal 3 bulan sahaja. Bagaimana dia mau belajar tanpa tunjuk ajar daripada guru-guru sepanjang dia digantung nanti? Ilham merasakan dia dianiaya. Angkara siapa? Bagaimana dia terjebak? Berbagai persoalan bermain di fikirannya. Nilai ketaatan kepada Tuhan jelas dilihat apabila Ilham memohon doa kepada Tuhan agar diberi semangat dan tabah menghadapi dugaan yang melanda dirinya. Dia menceritakan segala apa yang berlaku kepada ayahnya. Syukurlah, ayahnya masih mempercayai dan memberi sokongan kepadanya. Hal ini menjadikan saya termotivasi agar tetap cekal menghadapi dugaan dalam menuntut ilmu. Selain itu, ia memberikan kesedaran kepada saya supaya sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon doa agar diberi kekuatan selain mendapatkan sokongan atau nasihat daripada ibu bapa supaya tetap semangat dan membuat keputusan yang bijak demi masa depan yang cerah. Di samping itu, ia memberikan pengajaran kepada saya agar lebih berhati-hati memilih sahabat. Akhirnya, konspirasi Sazali dan rakan-rakannya yang menganiaya Ilham berjaya dibongkar melalui rakaman perbualan video oleh Suzy, rakan baik kepada Ilham. Mereka kemudiannya ditegak untuk menduduki peperiksaan SPM kecuali dengan kemaafan daripada Ilham. Ilham memilih kemaafan kerana kemaafan itu adalah dendam yang terindah. Sikap yang dipaparkan oleh Ilham membuka mata saya agar sentiasa memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam.
Saya berpendapat buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh peringkat umur murid-murid tahap 2 sekolah rendah kerana bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah untuk difahami selain memberi nilai dan pengajaran yang boleh kita teladani. Seterusnya, buku kedua yang ingin saya tunjukkan di sini berjudul Rezeki Terpijak yang dikarang oleh S. Mahazir dan diterbitkan oleh Pustaka Penamas pada tahun 2010. Buku ini menampilkan 5 bab keseluruhannya yang memaparkan nilai persahabatan antara 6 orang rakan baik yang berbilang kaum dan agama, iaitu Khairuddin, Firdaus, Amira, Suilan, Kim Seng dan Gopalan yang bakal menghadapi UPSR. Mereka sering menelaah pelajaran bersama-sama dan meluangkan masa melakukan pelbagai aktiviti serta jarang sekali berenggang, kecuali jika ada hal yang tidak dapat dielakkan. Persahabatan yang terjalin antara mereka ini memberikan kesedaran kepada saya supaya dapat menjadi seorang sahabat yang baik dan sentiasa membantu rakan-rakan serta bersama-sama walau dalam keadaan susah ataupun senang. Malah, sahabat yang baik mestilah memberi pengaruh yang positif. Seterusnya, membawa rakan-rakan dan dirinya sendiri menuju ke puncak kejayaan. Saya juga berpendapat buku ini sesuai dibaca oleh murid-murid sekolah rendah kerana mempunyai ilustrasi gambar yang menarik selain mempunyai glosari dan maksud peribahasa yang diselitkan di bahagian belakang buku halaman ini. Beralih kepada buku yang ketiga bertajuk Selagi Cita-Cita Membara dikarang oleh Aziz Muhammad Saleh, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tema dalam buku ini mengisahkan kegigihan dan ketabahan hati seorang remaja bernama Kamil yang bercita-cita untuk belajar ke peringkat lebih tinggi, menemui cabaran demi cabaran sesudah kematian bapanya yang terbunuh sewaktu bekerja. Tanggungjawab sebagai anak sulung mendorongnya untuk merantau dan berhijrah ke Kuala Lumpur dalam usaha mencari pekerjaan yang boleh meringankan bebanan keluarganya. Sikap yang ditonjolkan ini memberikan inspirasi kepada saya untuk sentiasa berusaha bersungguh-sungguh demi mencapai cita-cita yang diinginkan tanpa rasa putus asa. Saya juga merupakan seorang kakak yang mempunyai adik-beradik yang bersekolah. Melalui pembacaan buku ini, menjadikan saya untuk lebih bertanggungjawab kepada keluarga dan menjadi contoh teladan yang baik kepada adik-beradik yang lain. Buku keempat yang dibaca oleh saya seterusnya berjudul Budi Bahasa Pribadi Mulia. Buku ini dikarang oleh Akib Basri, terbitan Semarak Murni Enterprise pada tahun 2016. Buku ini merupakan siri kaunseling pembina sahsia yang memuatkan maklumat tentang isu-isu atau masalah remaja masa kini. Aktiviti-aktiviti sebagai seorang pelajar bagi membentuk sahsia yang terpuji serta pengurusan membentuk disiplin yang tinggi. Buku ini sangat bersesuaian dijadikan rujukan dan panduan dengan tugas yang disandang oleh saya, yaitu sebagai ketua pengawas sekolah. Sebagai salah seorang pemimpin di sekolah, buku ini menjadikan panduan kepada saya untuk menampilkan contoh teladan, sahsia, dan nilai-nilai murni yang baik. Bukan sahaja kepada guru, bahkan juga kepada rakan-rakan sekolah yang lain. Sebagai contoh, amalan berbudi bahasa tanpa mengira kaum, bangsa dan agama maupun taraf sosioekonomis seseorang perlu sentiasa dihayati dan dibudayakan. Berkata pepatah, budi bahasa budaya kita. Seterusnya, buku kelima yang menarik perhatian saya berjudul Jalan ke Puncak yang dikarang oleh Juri Jurabi, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1992. Buku ini menampilkan tema tentang kegigihan dan kecekalan hati seorang siswaza, kelulusan ijazah kejuruteraan dari sebuah universiti tempatan yang sanggup dan rela bekerja sendiri daripada hidup makan gaji. Melalui pembacaan buku ini, saya termotivasi bahawa walaupun memiliki kelulusan yang tinggi dalam pelajaran, kita masih boleh mensyukuri bidang lain yang berbeza untuk mendapatkan rezeki, asalkan mempunyai kecekalan dan usaha yang berterusan. Sebagai contoh, Laiman, pemuda yang berkelulusan ijazah kejuruteraan itu kembali ke kampungnya di Kusirat, Sabah. Dia bersama sepupunya Milan mengusahakan projek ternakan lebah madu, ikan air tawar, ladang tembikai dan buah-buahan. Ini memaparkan Laiman tidak tertumpu kepada bidang pekerjaan yang menjurus kepada kelulusannya. Selain itu, ia memaparkan sikap Laiman seorang yang berdikari dan mempunyai ciri-ciri seorang
usahawan berjaya. Laiman ingin membuktikan kepada bapaknya dan pemuda-pemuda di kampung agar tidak menumpukan hidup dengan cara makan gaji semata-mata jika ingin hidup mewah. Ini memberi kesedaran kepada saya, jika ingin menamatkan pengajian suatu hari nanti, saya perlulah sentiasa mencari peluang pekerjaan dalam berbagai bidang yang ditawarkan dan tidak tertumpu kepada satu bidang yang dipelajari sahaja. Berdasarkan kelima-lima buku yang telah saya baca ini, sudah terang lagi bersuluh memaparkan berbagai pengajaran dan contoh teladan yang boleh dijadikan rujukan dan panduan hidup. Harapan saya kepada para pembaca, semoga dapat menjadikan karya-karya ini sebagai inspirasi dan motivasi dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.